Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Digarhayu tuanku, Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agung. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tak kala semua orang duk sibuk dengan langkah-langkah, banyak langkah lah. Akhirnya Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan titah yang sentiasa dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia setiap tahun. Baginda seperti biasa telah mengeluarkan titah yang sentiasa dinantikan oleh rakyat Malaysia. Agong dan Permaisuri Agung zahirkan ucapan tahun baru 2024. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama dengan Raja Permaisuri Agung telah mengeluarkan titah, menzahirkan titah ucapan selamat tahun baru untuk tahun 2024. Baginda berdua juga turut mendoakan kesejahteraan seluruh rakyat negara ini. Menerusi poster yang telah dimuat naik di Facebook Istana Negara pada hari ini, Seri Paduka Baginda berdua mendoakan perpaduan dan keharmonian negara terus berkekalan. Baginda bertitah semoga seluruh rakyat dan negara dilimpahi keberkatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Semoga juga dikurniakan keafiatan, perpaduan dan keharmonian yang berkekalan. Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dalam titah ringkas ini yang saya bacakan itu, saya fikir titah itu panjang juga kalau full. Kalau titah yang dibaca secara lengkap mungkin agak panjang, tetapi ini titah yang diambil, yang mungkin diambil yang penting saja. Apa yang saya nampak di dalam titah Baginda ini, titah ini tidak menyentuh apa-apa tentang politik tau. Jadi maknanya ahli-ahli politik janganlah berpolitik lagi. Sudahlah, cukuplah. Kemudian apa lagi? Baginda juga mahu supaya ada keafiatan, ada perpaduan, ada keharmonian di dalam negara Malaysia, bukan kehancuran. Sudahlah, janganlah terlalu ekstrim lagi kepada semua ahli politik. Tak kiralah ahli politik daripada politik, dari pembangkang ke kerajaan ke, harus menjunjung titah yang di-Pertuan Agong ini, iaitu apa? Titah Baginda berkata, Baginda bertitah supaya ada perpaduan dan keharmonian. Dengan ekstremis mana boleh dapat keharmonian ini? Tidak akan dapat. Harmoni yang hanya akan terjadi dengan toleransi, iaitu toleransi, lepas itu adanya kesederhanaan. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia, mari kita bersama-sama menjunjung titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya
Setelah Daim Zainuddin berdolak-dalik melalui kenyataannya, akhirnya SPRM bangkit semula, tampil memberikan penjelasan yang pasti buat game over. Game over untuk Daim Zainuddin. Rupanya dalam kenyataan Daim Zainuddin, tak semua disebut oleh Daim Zainuddin. Ada benda yang dia tak sebut rupanya, supaya nampak dirinya seperti seolah-olah betul-betul 100% innocent. Rupa-rupanya ada benda juga yang dia tak sebut. Tapi tidak pasti kenapa Daim Zainuddin tidak sebut tentang perkara itu. Dia tidak sebut, dia hanya sebut tentang dia sampai sekarang tidak diberitahu kenapa. Macam-macam lagi lah yang Daim Zainuddin cakap melalui kenyataan media itu. Tapi rupanya ada benda dia tak cakap. Ini SPRM berikan. Ini saya ingin kongsikan kepada anda perkara-perkara yang sebenarnya mungkin anda tak tahu, yang Daim Zainuddin tak sebut dalam kenyataan media itu. Pertama, siasatan Tun Daim itu dibuat susulan oleh maklumat daripada kertas Pandora. Dalam kertas Pandora itu ada nama Daim Zainuddin. Jadi memanglah SPRM buat siasatan lah. Kemudian SPRM sebagai satu rangka siasatan kepada Daim Zainuddin, maka dimintalah Daim Zainuddin untuk buat pengisytiharan harta, sama ada di luar negara, di dalam negara, di mana-mana sajalah, termasuk planet-planet lain kalau ada. Sama ada sampai di planet Pluto kah, di bulan kah. Dan Daim Zainuddin pun tak beritahu. Rupa-rupanya siasatan oleh SPRM itu sudah berjalan pun sejak Februari yang lalu lagi. Bukan baru nih. Sudah lama SPRM buat siasatan sejak Februari lagi. Jadi bukannya baru kemarin, bukannya baru siasat terus sita menara ilham. Tidak. Siasatan sudah lama dibuat. Dan ada lagi perkara yang ramai tak tahu, yaitu tentang bagaimana siasatan itu dilakukan, sama ada Daim Zainuddin sudah diberikan peluang atau tidak. Jadi menurut Akta 694 di dalam Section 36-1-A, SPRM telah diserahkan notis kepada Daim Zainuddin pada 7 Jun lalu lagi, yang menghendaki beliau untuk mengisytiharkan harta, aset miliknya. Kemudian bagaimanapun Daim, yang Daim tak beritahu nih, Daim telah memohon kepada SPRM untuk lanjutan sebanyak 5 kali. Jadi maksudnya SPRM telah pun memberikan peluang kepada Daim Zainuddin sebanyak 5 kali kepada Daim Zainuddin untuk pengisytiharan itu. Bukannya terus-terusnya 5 kali nih. Orang biasa dapat 3 kali mungkin. Daim Zainuddin dapat berapa? 5 kali. 5 kali permohonan untuk penangguhan pengisytiharan tersebut. Tapi dia tak buat juga. Akhirnya tak adalah pilihan untuk SPRM selain daripada menyita menara ilham. Sebab dia sudah 5 kali diberi peluang, tapi tidak juga berikan kerjasama sepenuhnya yang terbaik kepada SPRM. Jadi itulah yang Daim Zainuddin tak beritahu. Jadi Daim Zainuddin sebenarnya sebelum buat kenyataan seperti terlalu innocent, perlu dulu memberitahu apa yang sepatutnya semuanya. Okey, alright, boleh keluar. Hantar anak ke sekolah. Dorang keluar sudah. Okey, hati-hati memandu. Okey, ini hari pertama tahun 2024. Jadi sudah 5 kali sebenarnya. Sudah 5 kali sebenarnya Daim Zainuddin dapat peluang daripada SPRM, yang mana orang biasa mungkin 2-3 kali diberi peluang, Daim Zainuddin 5 kali. Jadi kenapa yang ini pula Daim Zainuddin tidak beritahu kepada dunia yang bahawa dia telah diberikan peluang sebanyak 5 kali?
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.